Alright. Wah, ramai dah masuk ni. Okay, so kita akan mulakan. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Tadi lunch makan apa? Tulis saja apa yang kamu makan tadi. Dapat masuk ke? Kalau ada masalah ke apa-apa, kamu boleh tulis dekat bahagian chatting. Nanti cikgu akan baca. Kalau tak boleh masuk ke, lagging ke, apa masalah, kamu boleh tulis sebarang soalan ke apa-apa dekat bahagian kamu punya chatting. Okey. Pelajar lain okey ke ni? Masuk ni. Sekarang baru ada 2 pelajar. Makan angin dia tadi. Boleh ke makan angin? Kan kena duduk rumah kan? Okey, dah makin ramai dah boleh masuk dekat cikgu punya page hari ni. Okey, sedapnya makan daging masak lemak cili api kan. Cikgu hari ni tak sempat masak. Cikgu order Grab food. Okey, kita pergi tak makan lagi. Alah kesiannya. Apa kata sambil dengar cikgu berkongsi paper hari ni, pergilah ambil roti ke apa-apa supaya perut kamu tak masuk angin. Oh, sedap-sedap cikgu tengok awak punya makanan ni. Ada rendang ayam lagi. Sardin pun sedap juga kan? Okey, soalan yang seterusnya. Hari ni kamu guna device apa? Kamu guna device apa untuk dengar seminar cikgu hari ni? Okay, ada yang cakap telefon. Oh, ramai guna laptop. Bagus Ramai guna laptop hari ni. Okay. Sorry. Okay, cikgu dah tahu dah kamu guna device apa. Alright, seterusnya. Soalan yang penting untuk hari ni. Kamu suka fizik ke tidak? Cikgu tak dapat tahu pun nama kamu. So, kamu bebas je untuk jawab. Suka ke tak suka. Cikgu kamu pun ustazah dengan ustaz. Cikgu-cikgu pun tak boleh tahu siapa yang jawab tak kalau ada yang tak suka fizik tu. Okey, gembira kita tengok yang pertama ni dia suka fizik. 5 orang. Wah, 6 orang suka fizik. 12 orang. Okey. Lagi. Wah, gembira cikgu. Rasa bersemangat hari ni. Ramai pelajar SMA Rawang suka fizik. Okey, kertas mana yang menakutkan kamu? Kertas 1, kertas 2 ke kertas 3? Kertas 2. Ramai jawab kertas 2 Okey. Antara kertas 2 dengan kertas 3 ni nampaknya kertas 2 telah memenangi ketakutan itu di hati kamu. Okey, sekarang kita tengok hari ini cikgu akan berkongsi format kertas fizik SPM. Kamu dah tahu format ke belum? Alright, basically kamu dah tahu format. Okay, so basically pelajar-pelajar di SMA Rawang dah tahu format tapi masih kurang jelas dengan format tersebut. Okay, soalan terakhir untuk kamu. Apa yang kamu harapkan dari cikgu pada sesi hari ini? Tulis. Faham format. Okey, insya-Allah cikgu cuba sedaya upaya untuk bagi kamu faham format fizik. Lagi. Kehendak soalan. Susah pula kita nak baca kan, cantik-cantik ni. Okey, lebih faham cara nak jawab, lebih faham format, teknik untuk skor A+, give your best and always smile. Wah, suruh cikgu senyum sentiasa sepanjang 1 jam 30 minit. Okey, cikgu cuba mungkin macam cikgu kena masuk TV lah kot. Sebab bila dekat TV, cikgu kena senyum aja. Okey, cikgu cuba yang terbaik untuk senyum untuk awak. Cikgu tak garang. Okey, sebab hari ni secara online je, tak face to face, maka cikgu memang tak boleh garang dengan awak. So, awak jangan risaulah. Alright, basically kat sini nak harapkan supaya kamu dapat lebih faham format SPM kamu. Okey.
Kita dah ice breaking sikit kan. Alright, so kita teruskan dengan apa yang cikgu nak share dengan kamu pada hari ini, iaitu format. Nampak ke cikgu punya screen? Sebelum cikgu mula, boleh kan tulis dekat bahagian chatting tu. Kalau kamu dah sedia, kamu dengar, kamu nampak dengan jelas cikgu punya slide. Cikgu hari ni guna 2 device. Satu device untuk kamera je. Satu lagi untuk cikgu share screen. Okey, sedia Boleh cikgu mula sekarang ya? Sebelum tu, ada dah print ke kamu punya kamu punya modul? Dah ada printed ke? Kamu dah print ke? Kamu dah dapat ke modul ni? Boleh tak jawab dekat bahagian chatting ni? Cikgu sorang-sorang rasa macam DJ radio. So kalau kamu tulis jawapan dekat chatting tu, cikgu tahulah kamu dengar cikgu. Boleh tulis dekat bahagian chatting tu? Dah dapat cikgu modul ni. Dah dapat? Alhamdulillah. Nur Farisha tolong jawab cikgu. Okay, thank you. So, sebelum bermula, cikgu harap kamu sedia first dengan modul. Kalau print lebih baik. Kalau tak dapat print, tak ada printer, tak ada masalah. Buka aja dekat telefon ataupun dekat kamu punya laptop kan tadi cakap kan? Okey, ada alat tulis. Pastikan kamu ada alat tulis. Dan yang paling penting, ada calculator. Heart and soul to learn physics. Of course lah, nak belajar fizik. Kenalah buka minda, buka hati, buka jiwa. Semua buka untuk mempelajari fizik. Okey? Dan akhir sekali, stay focus. Kamu kena stay focus for the whole berapa ni? 1 jam lebih kurang 1 jam 15 minit cikgu akan bersama kamu hari ini. Okey, so kita teruskan dengan objektif. Apa objektif cikgu hari ini? Untuk yang pertama, untuk mendedahkan kamu teknik untuk menjawab soalan fizik SPM 2021. Okey, objektif cikgu yang kedua hari ini adalah untuk cikgu, untuk kamu mengenal pasti soalan-soalan yang lebih mudah untuk kamu dapatkan markah. Okey, 2 je objektif cikgu hari ni. Cikgu harap capailah objektif ni hari ni. Okey, so jom kita tengok apakah format instrumen pentaksiran fizik SPM mulai 2021. Yang pertama kita ada, kita tengok dulu kod lah. Okey, kod mata pelajaran 4531. Bila tengok 4531, itulah dia kod untuk mata pelajaran fizik. Okey, untuk kertas 1. Kalau 4531 strok 1 kertas 1 lah. Strok 2 kertas 2, strok 3 kertas yang ketiga. Okey, cikgu rasa semua orang pun tahu kertas 1 ni soalan objektif. Soalan objektif ada 40 soalan, 40 markah. Dijawab dalam masa 1 jam 15 minit. Okey, so kalau 1 jam 15 minit, 75 minit bahagi 40. Bermaksud kamu ada lebih kurang 1.88 minit untuk menjawab satu soalan. Kan? Satu soalan dia. Okey, kat sini pilihan jawapan untuk soalan ni ada A, B, C. Kalau 3 option ataupun kalau 4 option dia tambah lagi. Okay. Cikgu nak bawa kamu tengok dekat sini objektif aneka pilihan. Maksudnya kamu pilih aja A, B, C. Soalan ada A, B, C, D. Okey, yang kedua ialah objektif aneka gabungan. Yang apa? Yang dia bagi soalan satu. Apa benda dia punya jawapan-jawapan dia. Lepas tu nombor 2, nombor 3. Okey, lepas tu A 1 sahaja, B 1 dan 2 sahaja. Macam tu. Itu adalah objektif aneka gabungan. Mungkin ada 1 hingga 3 soalan dalam kamu punya soalan objektif nanti. Okey, lepas tu kita pergi kepada kertas kedua. Kertas kedua adalah kertas subjektif. Kertas subjektif ini ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan juga C. Untuk bahagian A,
Wajib jawab. Kalau tak wajib jawab, berdosa. Kan? Okey, kalau tak wajib. So, jawab untuk bahagian A ni kamu kena jawab. Yang bahagian B, ni berita baik sikit. Ada 2 soalan, pilih satu je. Tapi bila masuk bahagian C, lagi sekali wajib kena jawab bahagian C. Okey, so A, B, C ni akan memberi 100 markah kepada kamu. Untuk bahagian A, kamu tulis dalam kertas soalan. Ada ruang untuk kamu, so kamu tulis dalam kertas soalan. Untuk bahagian B dan C pula, kamu kena jawab di atas helaian tambahan. Macam tulis esei. Semua kertas 2, kamu perlu selesaikan dalam 2 jam 30 minit. Itu yang kata tadi ramai takut kertas 2 ni kan. Tak apa, jangan takut-takut kan, kita tengok dekat mana yang awak boleh betul-betul bersedia supaya peluang untuk dapat markah tu lebih tinggi. Okey, dan kita pergi kepada kertas 3. Ini pun menakutkan juga sebenarnya, iaitu ujian amali individu bersepadu. Okey, sambil kamu buat exam amali, sambil kamu menjalankan amali, kamu perlu menjawab soalan juga. Okey, setiap satu kertas 3 ini akan memberi kamu 15 markah yang perlu kamu selesaikan dalam 45 minit. Okey, sebab dalam kertas 3 ni, katalah kalau kamu ambil fizik, kimia dan bio. So dalam kertas 3 ni akan ada 3 soalan ni terus. Setiap satu item, setiap satu soalan, kamu ada 45 minit. Okey, 45 minit tu membawa 15 markah. So, katalah soalan 1 tu soalan fizik. Okey, 45 minit jawab soalan fizik. 15 markah. Dan dah habis nanti kamu akan masuk kepada soalan yang kedua pula. Lagi 45 minit untuk kertas, katalah kimia. Kamu pun buat amali kimia, jawab-jawab soalan. Okey, habis 45 minit. 15 markah pula untuk kimia. Dan kamu buat untuk biologi. Untuk biologi pun sama, 45 minit, 15 markah. Kalau kamu tak ambil bio, tak apa, jangan risau, tak payah jawab bahagian bio tu, kamu jawab sahaja bahagian fizik dan kimia. Bila dah habis kamu punya jawab, kamu boleh keluar dulu daripada makmal. Nanti cikgu percaya kamu punya cikgu fizik di sekolah akan memberikan maklumat lanjut bagaimana ujian amali ditanya tentang aras kesukaran. Okey. So tadi cikgu cakap 40 markah untuk kertas 1. Okey, 30 markah ini datang daripada soalan mengingat dan juga memahami. Okey, jadi 30/40 ni patutnya dah ada dalam tangan dah. Jadi fizik tu sebenarnya tak susah untuk kamu skor. Kamu fokus bahagian kertas 1 ni. Soalan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Macam mana contoh-contoh soalan dia? Kejap lagi cikgu akan tunjukkan pada kamu bagaimana bentuk-bentuk soalan ni. Kemudian kita pergi kepada kertas 2. Kertas 2 ni sebenarnya dia punya aras rendah ada 50. Aras sederhana 30 dan aras tinggi ada 20 markah. Tak susah juga. Kan? Sebab soalan yang susah ni ada 20 je. Yang tak susah tu ada 80. Tapi kenapa banyak pelajar tak boleh jawab? Sebab kurang mahir menulis jawapan. Kamu mungkin biasa secara lisan. Tapi bila tulis tu kamu tahu. Sebab cikgu kan dah ajar kan PDPR masa bersemuka tu ada jumpa. Tapi kamu kurang mahir menulis jawapan. Jadi sekejap lagi kita tengok macam mana cara yang terbaik untuk kamu tulis. Kemudian kertas 3 lah, cikgu hari ni tak fokus pada kertas 3 ni. Okey, inilah rupa kertas soalan kamu nanti. Ini diberikan oleh lembaga peperiksaan. Okey, macam inilah rupanya. So ini untuk kertas 1. Ini pula untuk kertas 2. Okey, ini rupanya. Cikgu besarkan sikit supaya nampak jelas. Tadi kata takut, cikgu tunjuk lagi besar supaya lebih takut. Tak ada. Cikgu nak tunjuk lagi besar sebab cikgu nak tunjuk dekat sini. Okey, untuk bahagian B dengan C.
Okey, ini adalah soalan struktur terbuka tadi kan. So dalam bahagian B dengan C ni ada soalan esei. Sebab tu dia membawa 20 markah untuk setiap satu bahagian. Okey, yang ni wajib kan tadi? Ni wajib. Yang ni pilih satu. Yang ini wajib. Okey? Alright. Kita pergi. Ni tak ada. Cikgu tak ada sentuh apa-apa kat sini. Okey, ini adalah rumusan. Dah kenapa cikgu tersalah paste pula dalam bahasa Inggeris pula cikgu paste. Faham kot kan? Okey, kesimpulannya. Kertas 1, 40 objektif. Question, kena jawab dalam 1 jam 15 minit. Purata untuk setiap satu soalan adalah 1.88 minit. Maksudnya kalau jawab kurang daripada 1.8 minit tak apa. Jawab cepat tak apa. Jangan terlalu lama. Apa jadi kalau soalan tu stuck? Bulatkan, pergi kepada soalan yang lain. 40 markah. Kertas 2 ada 3 bahagian. A, B, C. Bahagian A wajib jawab. Bahagian B pilih 1. Bahagian C wajib jawab. 100 markah perlu dijawab dalam 2 jam 30 minit. Kemudian kertas 3, ketiga-tiga item fizik, kimia dan bio disatukan dalam satu kertas. 45 minit diperuntukkan untuk satu item dan setiap satu item membawa 15 markah. Okey, ada apa nak tanya? Cikgu buka soalan untuk format dulu. Ada apa nak tanya tentang format? Ada tak? Boleh faham ke format? Tadi kan kata kurang-kurang jelas dengan format kan? Okey, sekarang ada faham kah? Ada faham kah? Faham? Okey. Alhamdulillah. Boleh cikgu teruskan Cikgu teruskan dengan modul yang telah cikgu bekalkan lebih awal pada kamu. Okey, jelas Okey, sebab cikgu kan tak suka nak jawab sorang-sorang. Cikgu harap adalah respon daripada kamu. Kalau tak nak buka audio, tulis dekat bahagian chatting ya. Soalan nombor 1. Siapa nak cuba? Ini adalah soalan daripada Aras Mengingat. Soalan Aras Mengingat ni ada 15 soalan. Yang tadi kan cikgu cakap kan, ada 30 markah tu bahagian soalan yang mudah, mengingat dan memahami. Ada 30 soalan. Contoh soalan ni macam ni lah. Siapa nak cuba? Saya itu siapa? Cikgu tak nampak lah nama dia. Mana? Cakap. Okey, Muhammad. Suhail. Suhail ke Suhaib? Suhail. Okey, cuba. Jawapan dia. Jawapan dia A. Jawapan dia A, pandai. Senang kan? Senang kan? Berat. So kita kenalah tahu dalam kuantiti asas. Dalam kuantiti asas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ada 7 kuantiti asas tu. Jadi kamu kena tahulah kuantiti asas tu maksud dia apa. Apa kuantiti asas? Maksudnya kuantiti yang tidak boleh diterbitkan. Asas kan? Contohnya macam panjang, jisim, masa, arus elektrik, lepas tu suhu dan kita ada luminous intensity. Luminous intensity. Keamatan luminosity. Kan? Lepas tu ada quantity of matter. Quantity of matter adalah kuantiti jirim. Okey, bagus. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Oh, cikgu punya sound hari ni tak ada untuk tepuk tangan. Cikgu tepukkan tangan untuk awak. Okey, nombor 2. Nombor 2. Tadi Suhail dah cuba. Siapa nak cuba nombor 2? Ada tak wanita-wanita sekalian? Ada ke? Atau jejaka-jejaka impian? Ada ke tak ni? Dengar cikgu ke tak? Nombor 2. Saya cuba cikgu. Okey, Nur Atika. Cuba Nur Atika. Jawapan dia A Jawapan dia A. Okey, cikgu tak bagi tahu lagi betul ke tak betul kan? Cikgu cuma nak tanya kenapa Atika jawab Indonesia. Boleh cikgu tanya ke?
Sudi nak jawab ke, Atika? Kenapa Atika pilih Inesha? Banyak pula cikgu ni tanya. Tadi nak tanya jawapan dia. Atika, boleh ke bagi tahu kenapa Atika pilih Inesha? Sekejap Atika pilih Inesha sebab kerana yang berkaitan dengan pelanggaran tu kan? okey, Inesha berkaitan dengan pelanggaran. Okey. Tak apa, good try Atika. Cikgu hargai Atika respon kepada cikgu punya soalan hari ni kan. Cikgu tak ada, kalau tak cikgu rasa kesunyian di sini tanpa suara-suara pelajar. Okey Atika, thank you. Cikgu akan respon kepada jawapan Atika. Okey, sebelum cikgu bagi tahu betul ke tidak, jom kita tengok dulu soalan ni. Okey, yang pertama kita bacalah dulu kan. Raja menunjukkan satu eksperimen yang dibuat oleh Sarah untuk mengkaji fenomena gelombang menggunakan bandul button. So, yang ini dipanggil bandul button. Okey, benda Allah ni bandul button nama dia. Okey. Sarah mendapati bahawa apabila bandul X berayun, okey, X ni yang berayun, yang cikgu warnakan dengan warna purple. Bandul C berayun dengan amplitude maksima. Okey, cikgu tukar warna. Bandul C yang cikgu warnakan dengan warna kuning, dia turut berayun dengan amplitude maksimum. Okey, fenomena gelombang yang terlibat. Okay, kita tengok satu persatu. Inertia. Inertia berkait dengan Daya dan gerakan. dalam tajuk daya kan. Okey, dalam tajuk daya masa tu. So, kita belajar sorry. Inertia ni adalah keupayaan sesuatu objek untuk mengekalkan dia punya keadaan asal. Sama ada dalam keadaan yang pegun ataupun bergerak. Contohnya, katalah mana cikgu nak cari botol sos, tak ada botol sos, cikgu ambil je lah botol apa yang ada kat depan cikgu ni kan. Okey, katalah ini botol sos kan. Nampak kan cikgu punya kamera tu. Okey, katalah ni botol sos. Kalau sos awak nak tuang, adakah awak tuang macam ni je? Tak kan? Awak akan gerak atau awak berhentikan tiba-tiba. So, itu adalah inertia, keupayaan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya. Okey, kalau macam cikgu gerak-gerak, bila cikgu gerakkan botol, sos di dalam botol tersebut dalam keadaan yang bergerak. Tiba-tiba botol dihentikan, sos dekat dalam masih dalam keadaan bergerak. That's why sos itu jatuh ke bawah. Okey, itu adalah inertia. So, adakah bandul button ni inertia? Okey, cikgu cerita dulu. Apa dia bandul button ni? Okey, katalah cerita dia tadi X kan? X cikgu gerakkan. Cikgu gerakkan X, didapati C berayun dengan amplitude maksima kerana panjang. Okey, panjang bandul sama. Bila panjang dia sama, maksudnya panjang bandul sama. Ini mewakili, panjang bandul mewakili frekuensi. Jadi frekuensi dia sama. Agak-agaknya kan, cikgu dah bagi hint ni, agak-agaknya lah. Panjang bandul berkaitan dengan frekuensi yang sama. Mana satu jawapan dia? A, B, C atau D? Yang mana agak-agaknya? Ada sesiapa yang berani cuba? Adakah momentum? Momentum adakah berkaitan dengan panjang bandul dan frekuensi? Ada kan? Okey, Suhal. Jawapan dia B kan? Resonance. Resonance adalah satu fenomena di mana frekuensi, apalah dia punya maksud dia, frekuensi apa dia panggil, frekuensi buatan lagi satu tu sama dengan frekuensi original.
Macam ni lah, macam C ni lah. C ni sama frekuensinya dengan X. Okey, jadi itu adalah resonance. Okey, boleh? Cikgu gerak kepada soalan yang ketiga. Okey, terang-terang terlupa pula. Cikgu punya fokus nak tunjuk ini adalah satu contoh soalan memahami. Untuk soalan mengingat dan memahami memang tak ada benda lain lah. Kamu kena ada pengetahuan asas tentang konsep-konsep yang terlibat. Maksudnya dekat sini kamu kena tahu inertia tu apa. Senang ingat je botol sauce yang cikgu cakap tadi. Resonance, ingat ni, frekuensi. Dan kamu boleh dengar cikgu? Boleh. Sekejap cikgu punya device lagi satu tu dia kena edit. Kamu tunggu sekejap. Okey. Cikgu telah kembali semula. Okey, maaflah. Cikgu punya device ni memang selalu terkeluar termasuk. Sebab tu cikgu kena guna dua device. Okey, cikgu sambung. Tadi cikgu dekat mana? Pelembapan kan? Okey, pelembapan ni contohnya macam spring. Kamu ayunkan spring, lama-lama spring tu dia akan berayun, lama-lama dia akan berhenti. So, itu dipanggil pelembapan. Cikgu bagi ni senang. Cikgu bagi bahasa pasar tau ni. Senang untuk kamu ingat satu-satu fenomena dengan konsep fizik yang terlibat. Kemudian momentum. Momentum ingatlah pelanggaran. Okey? Seterusnya, mengaplikasi. Okey, mengaplikasi dekat sini mungkin kamu tak belajar lagi soalan elektrik ni kan, tapi kamu dah ada basic elektrik ni semasa kamu belajar di tingkatan, kalau tak silap cikgu, kamu belajar di tingkatan 3, kamu ada belajar tentang elektrik ni. Okey, jadi dekat sini untuk soalan aplikasi dia lebih kepada soalan yang melibatkan penyelesaian masalah. Kamu kena aplikasikan sesuatu konsep. Contohnya macam daripada formula, guna formula untuk selesai masalah. Ataupun mungkin dia tanya kenapa ini berlaku, ataupun yang berkaitan dengan aplikasi-aplikasi sesuatu konsep dalam kehidupan. Contohnya macam muatan haba kan. Muatan haba tentu. Aplikasinya kepada bayu laut dan bayu darat. So mungkin dia akan tanya soalan yang dia tak tanya soalan pengiraan, tapi dia tanya soalan jelaskan kan. Manakah pernyataan berikut yang menjelaskan bayu laut? Something like macam itulah. Okay, so itu adalah contoh soalan mengaplikasi. Okay, dan kita pergi kepada soalan menganalisis. Okay, soalan menganalisis ni tadi ada 8 soalan je. 8 soalan je. Okey, ni tajuk tekanan kan? Kamu dah belajar kan tajuk tekanan? Okey. Agak-agaknya lah, ada tak orang nak respon dekat cikgu? Siapa-siapa nak respon kat cikgu? Apa rumus yang berkaitan dengan tekanan ni? Yang berkaitan dengan tajuk ni? Okey, bahagian analisis ada 8 soalan. Ada tak sesiapa yang nak respon? Malu nak respon kat cikgu? P sama dengan H rho G. B. Very good. P sama H rho G. Sekejap cikgu nak slowkan cikgu punya ni. Okey. P sama H rho G. Okey. Jadi daripada formula ni, kamu boleh gunakan formula untuk membantu kamu mendapatkan jawapan yang paling tepat. Okay, ini untuk bahagian menganalisis.
Okey, dia tanya Rajah 3 menunjukkan empangan bagi sebuah stesen jana kuasa elektrik hidro di Tasik Kenyir. Mengapakah dinding empangan tersebut semakin tebal ke bawah? Maksudnya dekat bahagian bawah dinding empangan tu tebal kan? So kita akan gunakanlah kenapa semakin ke bawah? Kenapa semakin ke bawah dinding tu tebal? Okay, so maksudnya dia H. Apa yang kita nak kaitkan di sini adalah di antara H dengan P. Di mana H ini adalah kedalaman. So semakin H bertambah. Semakin bertambah tekanan. Okey, sebab tu dekat sini cikgu tak mention ketinggian. Cikgu mention kedalaman. Okey, kerana kedalaman tu diukur dari aras permukaan cecair. Sini permukaan cecair. Permukaan cecair. Permukaan cecair ke bawah. Itu dipanggil kedalaman. Permukaan cecair ke atas, itu dipanggil ketinggian. So, bila kita bercakap tentang tekanan dalam cecair, kita panggil kedalaman. Kerana kita ukur dari permukaan turun ke bawah. So, kita kata semakin dalam, kan? Tapi kalau kita cakap semakin dalam, peliklah pula bunyi dia. So kita akan cakap semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan. So, okey, cikgu dah explain dah. Kan? Jadi agaknya lah A, B, C dengan D ni mana satu jawapan dia? Darling-darling sekalian. B. B. Pelajar-pelajar, apa jawapan dia? Semakin bertambah kedalaman. Yes, very good. Okay. Untuk mengatasi tekanan air yang meningkat. Ya, betul. Thank you, Fatin Ayuni. So di sini, semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan. Jadi, dinding empangan di sebelah bawah dibina lebih tebal untuk mengatasi tekanan air yang meningkat. Tengok. So awak kena tahu setiap satu formula itu bukan sahaja ditulis dekat dalam kertas. Untuk kertas satu ada formula yang akan dibekalkan kepada awak. So formula tu bukan sahaja ditulis. Untuk membantu kamu, jadi kamu kena guna formula tu sebaiknya. Dan setiap satu formula tu kamu kena faham. Jangan just hafal. Tak tahu nak guna macam mana. Yang itu tak betul lah tu. Cara pembelajaran macam tu. Just kamu kena tahu formula tu apakah kegunaannya. Macam ni cikgu tunjuk bagaimana kamu gunakan formula untuk membantu kamu menjawab soalan bahagian. Untuk membantu kamu menjawab soalan bahagian analisis. Okey. So itulah contoh-contoh soalan bahagian objektif. So cikgu recommend. Very strongly cikgu nak recommend untuk kamu fokus pada soalan-soalan mengingat dan memahami. So macam mana nak dapat markah yang bagus? Buat soalan banyak. Buat latihan soalan banyak. Ada banyak kan buku latihan di pasaran sekarang, ada banyak buku latihan. Ajak cikgu nak tanya, betul ke ini soalan yang cikgu bagi kat kamu ke soalan lain? Yang ini ke? Betul, soalan lain cikgu bagi kat kamu? Soalan seterusnya, adakah yang ini ataupun gambar bulu burung dengan shilling? Yang kat slide ni cikgu. Betul yang ni? Okey. Sekejap. Cikgu lah yang salah buka kertas. Sekejap Okey, sementara tu cuba kamu tengok dulu. Betul Alright. Cikgu pun dah tak ingat cikgu bagi soalan mana kan? Okeylah. Sorry. So ini daripada tajuk cahaya. Kalau pada tajuk cahaya, Rajah menunjukkan, kejap. Sebelum kita jawab soalan tu, cikgu nak tunjuk dulu bagaimana rupa bentuk soalan bahagian A. Soalan bahagian A basically adalah soalan subjektif yang selalu kamu jawab dalam kamu punya buku modul, dalam soalan-soalan latihan dalam buku teks. Itu adalah contoh-contohnya.
Okey, cikgu punya device tu nampaknya telah terkeluar lagi. Sementara dia nak set semula. Apa kata kamu cuba dulu go through soalan tu. Boleh dengar kan cikgu? Pelajar-pelajar boleh dengar kan cikgu? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Raja menunjukkan struktur sebuah pemantul belakang sebuah basikal yang direka oleh seorang pelajar. Pemantul itu mengandungi prisma-prisma plastik yang serupa dengan sudut genting 42 darjah. Okey, so biasakan diri kamu untuk highlight. Bila baca, go through soalan, kena highlight dulu isi-isi penting. Okey, soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan? Itu bukan sudu tu. Itu adalah sudut sebenarnya. Okey. Sudut genting. Apa maksud sudut genting? Okey. Sudut genting ni adalah sudut the angle of incident. Cikgu ni dalam bahasa Inggeris lah pula. Sudut 7 di mana cikgu punya buku teks Ada tak sesiapa yang dah buat cikgu punya jawapan ni dalam bahasa Inggeris? Sekejap, cikgu kena turun pergi ambil. Ada sesiapa yang ada jawapan dalam bahasa Melayu? Sudut di mana cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Okey, itu dia jawapan bahasa Melayu dia. Siapa yang tolong jawab tadi? Farisha. Ya, saya. Okay, very good Farisha. Cikgu harap kamu boleh dengar jawapan Farisha tadi. Sudut di mana, apa tadi Farisha? Tolong ulang. Sudut di mana? Sudut di mana cahaya dibiaskan pada 90 darjah. Cahaya dibiaskan pada sudut 90 darjah. Okey. Lepas tu pada rajah keempat. Thank you Farisha. Pada rajah keempat, lengkapkan sinar cahaya selepas memasuki pemantul itu. Okey, kita kena pergi tengoklah dekat soalan ni balik kan. Adakah, ke manakah hala 7? Ke manakah hala 7 sinar biasan? Okay, kat mana hala 7 sinar biasan ni? Ada tak sesiapa yang nak tolong respon kat cikgu? Dekat sini sebab bila dia sebut sudut genting, automatically dekat dalam kepala kita, oh dia mesti ada kaitan dengan pantulan dalam penuh. Okey, cikgu nak tanyalah, adakah pantulan dalam penuh berlaku dalam rajah ini? Adakah pantulan dalam penuh berlaku? Berlaku tak pantulan dalam penuh? Tak berlaku. Okay, very good. Siapa tu? Ahmad Adam. Congratulations. Pantulan dalam penuh tidak berlaku. Okay? Kerana sudut genting dia 42. Sudut 7 dia 30 kan. Jadi tak berlaku. Apa yang berlaku di sini adalah sinar ini akan dipantulkan semula. So dekat sinilah jawapan dia. Okay? Dia terpantul semula je. Pantulan dalam penuh tidak berlaku. Okey, ni soalan SPM tahun lepas ni cikgu ambil ni. Okey, sebenarnya soalan SPM kamu tak lari jauh pun daripada soalan yang lepas. It's just that your paper 3 tu adalah soalan amali individu. Okey, lepas tu soalan kertas 2 mungkin sedikit berbeza bahagian B dengan C. Kalau dulu SPM yang dulu-dulu, soalan B mereka adalah soalan bahagian C kamu sekarang. Soalan C mereka adalah soalan B kamu sekarang. Dia tukar, dia cross macam tu. Diorang punya B jadi kamu punya C.
Diorang punya C jadi kamu punya B. Faham ke cikgu cakap ni? Faham kan? Faham kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Berdasarkan rajah 4B, apakah yang berlaku kepada sinar cahaya selepas memasuki pemantul itu? Tadi kita dah jawab tadi, kita dah lukis. Kita dah lukis kan? Apa jadi pada sinar cahaya tadi? Sinar cahaya? Dipantulkan. Yes, pandailah. Dipantulkan. Okey, beri satu sebab bagi jawapan anda. Kerana? Cikgu dah bagi jawapan tadi. Kerana? Sudut? Kerana? Sudut 7 pada sudut genting. Okey, kerana sudut 7 kurang dari sudut 7 kurang dari sudut genting dan kita tengok lagi satu kan. Ada dua syarat di mana pantulan dalam penuh berlaku. Yang pertama, sudut genting dia mesti lepas. Okay. Yang kedua, pantulan dalam penuh hanya berlaku jika sudut 7 daripada medium lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey, kalau macam ni tak berlaku sebab sudut 7 daripada medium yang kurang tumpat. Jadi dekat sini kamu bolehlah tulis dua perkara tu, sama ada kamu tulis sudut 7 kurang dari sudut genting. Okey, satu. Lepas tu atau kamu boleh jawab sudut 7 dari medium kurang tumpat. Kamu faham ke tulisan cikgu doktor ni? Faham. Alhamdulillah. Okey. Berdasarkan pemerhatian dalam 4B2, pelajar itu mendapati beberapa pengubahsuaian perlu dibuat supaya pemantul itu dapat memantulkan banyak cahaya. Pengubahsuaian adalah berdasarkan aspek-aspek berikut. Baik, soalan ni dia dah bagi ke awak dah. Apa benda? Jawapan tu dia macam some kind of guided question untuk pengubahsuaian. Pengubahsuaian yang guided. Faham kan? Okey. Alright. Yang pertama, sudut prisma yang digunakan. Okey. So, sebab tadi dia guna prisma. So, untuk pantulan dalam penuh berlaku, sudut prisma ni mesti macam mana? Pelajar-pelajar, macam mana? Sudut prisma? Prisma dia ada, tahu tak prisma tu apa? Tak tahu. Okey, inilah dia ni, segitiga ni. Ni kaca-kaca ni. Ni Okey, kaca-kaca ni semua ni. Inilah dia prisma. Okey, ni prisma. So, prisma yang digunakan di dalam soalan ini adalah 30, 60, 90. Bila guna 30, 60, 90 ni, pantulan dalam penuh susah nak berlaku. Okey, jadi pengubahsuaian yang perlu dilakukan ialah kamu kena guna prisma 45 darjah, 45 darjah, 90 darjah. Maksudnya, segitiga ni, prisma ni tadi kena guna yang 45, 45, 90. Barulah pantulan dalam penuh boleh berlaku. Okey, cikgu dah bagi dah sebab. Kenapa? Sebab dia supaya Pantulan dalam penuh berlaku. pandai. Pantulan dalam penuh berlaku. Okey. Atau kamu boleh juga jawab sebab dia 2 markah kan kat sini. So 2 markah ni untuk kamu punya jawapan dekat atas dengan satu sebab. Okey. Kalau kamu nak tulis sebab lain, boleh. Kamu boleh tulis tapi buat dalam bentuk point form. Jangan sambung.
cukup lah kan untuk langkah selamat. Kamu nak tulis lagi satu reason. Boleh je, tak ada masalah. So kamu akan cakap reflector can reflect more light. Maksudnya pemantul boleh tak payah pemantul ni pun tak apa. Kamu tulis boleh memantulkan lebih banyak cahaya. Boleh memantulkan lebih banyak cahaya. Itu pun sebab juga. So bila boleh memantulkan lebih banyak cahaya, secara tak langsung pantulan dalam penuh akan berlaku lebih banyak. Okey, seterusnya. Bilangan prisma. Bilangan prisma yang digunakan. Okey, so kita nak lebih banyak pantulan dalam penuh tu berlaku, kita nak lebih banyak cahaya dipantulkan, so kita mestilah tambah bilangan prisma kan. Jadi bilangan prisma banyak. Atau awak boleh juga tulis ditambah. Pilih salah satu je lah. Jangan tulis dua-dua. Okey. Sebab dia apa? Cikgu dah cakap tadi. Supaya pantulan dalam penuh berlaku lebih mudah. Ubah sikit lah soalan. Ubah sikit lah jawapan tu kan. Dia macam sama je, nampak macam copy paste pula yang kat atas kan kita cakap tadi. Supaya pantulan dalam penuh berlaku. Okey, yang kedua kita tambahlah ayat tu. Supaya pantulan dalam penuh berlaku lebih mudah. Itu teknik tu. Okey, then. Berdasarkan pada Raja 4, hitung indeks biasan prisma plastik yang digunakan. Formula. Apa formula untuk indeks biasan yang melibatkan pantulan dalam penuh? Siapa tahu? N sama dengan 1/sin C. Pandailah Mak Adam ni. N sama 1/sin C. Okey. So kita masukkan aje lah. Senang kan? Kita masuk je. Siapa cakap fizik tu susah? Okay, so kita dapat berapa ni? Dapat berapa? Kalau kira, tekan kalkulator. Sebab tu cikgu suruh sedia kalkulator. Kita hands on kan? Okay, berapa jawapan dia? 494. Okay, thank you. 1.494. Alright. Indeks biasan nilainya mesti lebih daripada 1. Okay. Kalaulah kamu kira indeks biasan tu kurang dari 1, jawapan kamu tu salah. So kamu kena kira balik lah. Okey, habislah dekat situ. Cikgu harap kamu boleh ikut apa yang telah cikgu ajarkan ini. Okey, kita teruskan dengan, cikgu ada skip soalan ke tak ada kan? Okay, kita pergi kepada soalan yang kedua yang melibatkan prinsip Pascal. Prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal. Cikgu bagi jawapan lah. Apalah cikgu ni? Cikgu pula yang bagi jawapan. Namakan prinsip fizik yang terlibat dalam sistem hidrolik. Aduh, cikgu ni. Okey, sistem hidrolik sangat sinonim dengan prinsip Pascal. Bila nampak aja sistem hidrolik, mesti dah tahu dah. Ini mesti prinsip Pascal. Sebab cikgu dah bagi jawapan dah, ini adalah prinsip Pascal. Okey, so cikgu nak suruh kamu kira lah. Sebelum kamu kira, cikgu nak tanya dulu, apakah formula? Kejap. Kita ada bahasa berapa ni? Pukul 4. Kita habis 4.30 kan? Cikgu rasa cikgu tak sempat kalau nak go through semua ni. Cikgu skip example 2 ni sebab contoh kedua ni lebih kurang macam contoh yang nombor 1 tadi. Itu dalam section A. Okey? Cikgu pergi terus kepada section B. Okey, section B, bahagian B. Untuk soalan bahagian B, sebab tinggal 30 minit ni kan, cikgu pun tak dapat nak explain semua juga.
So cikgu akan fokus kepada bahagian esei. Kan tadi cikgu janji objektif hari ini untuk cikgu tunjukkan pada kamu manakah soalan yang boleh kamu dapat markah dengan mudah kan. Okey, ini contoh soalan yang kamu dapat dengan mudah. Soalan mengingat. Okey. Konsep, dia akan tanya apakah konsep ataupun nyatakan definisi, apakah hukum yang terlibat. Yang itu. Okey. So ini adalah berkaitan dengan sebuah cermin melengkung. Lepas tu ada image yang terbentuk kan. Okey, so soalan satu dia akan soalan mengingat-mengingat. Okey, kemudian ini yang cikgu nak ajar ni. Terangkan. Bila soalan terangkan ni je pening kepala kan, tak tahu nak terang macam mana. Lepas tu minta 4 markah pula. Jangan risau, cikgu tunjukkan kamu kalau lah soalan cahaya ni tak semestinya kamu mana cikgu punya skema jawapan ni. Okey, cikgu takut nanti cikgu kan tersasul-sasul. Jadi, cikgu kecilkan dulu Okey, kita kecilkan. Kita nak lukis kat sini. Nak lukis. Okey. Terangkan bagaimana imej lelaki yang dibesarkan terbentuk pada cermin melengkung. Oh, macam mana nak explain Imej. Kalau kita nak jawab, imej terbentuk kerana macam tu je kan. Tu baru 1 markah tapi dia nak 4 markah. So, kamu boleh lukis. Sebenarnya kamu boleh lukis. Okey, kamu boleh lukis. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu lukis. Cikgu cuba lukis cantik-cantik lah untuk awak ni. Kan, cikgu garis dulu. Okey. Alright. Cermin. Cermin melengkung. Okey, cermin melengkung. Okey. Ini adalah kanta apa ni? Ini kanta pula dah. Ini cermin apa ni? Cermin cembung ke cermin cekung? Cembung. Cembung. Okey, cembung Sorry. Okey, so untuk cermin cembung. Cermin cembung. Kan? Okey. Cikgu sebenarnya nak lukis macam ni. Okey, sebab apa? Sebab dia macam ni tau. Dia kan cermin melengkung. Okey. Cermin melengkung. Macam ni kan? Alright. So, macam tu cikgu tunjuk ke awak. Okay, so ini adalah C. Ini adalah F. Alright. Di manakah kedudukan objek ni? Objek ni kita nak letak dia dekat mana persoalan dia? Soalan dia, di manakah kita nak letakkan kita punya objek? C. Kita tak boleh letak dekat C sebab dia, tengok kat soalan. Raja 6 menunjukkan seorang lelaki berdiri di hadapan sebuah cermin melengkung dengan imejnya terbentuk dalam cermin. Okey, so bila dia kata di hadapan bermaksud kat depan sini, somewhere dekat sini. Depan. Okey, di hadapan cermin. Okey, di hadapan cermin. Okey. Kemudian kita akan lukislah. Lukis. Yang pertama, dia akan melalui pusat. Cikgu punya gambar ni tak berapa tepat ni. Nanti kamu akan tengok balik lah Tengok balik macam mana cara untuk lukis. Okey, yang ini yang pertama kan? Yang ini yang pertama, kita lukis. Lepas tu, okey. Cikgu lupa nak lukis siap-siap. Okey. Kamu cuba juga lukis. Jangan tengok je cikgu lukis. Okey. Alright. So, yang ini yang pertama. Garisan yang pertama di mana kamu lukis daripada hujung objek ke titik P. Hujung dia. Hujung cermin. Okey. Dan garisan itu akan melalui garisan yang ini. Macam mana cikgu boleh tahu dia naik atas? Sebab dia kena melalui F sini.
Okay. So pertama sekali kamu lukis dulu daripada hujung pergi ke hujung cermin. Lepas tu dekat hujung cermin kamu letak pembaris. Buat dia macam tu. Lalu pada F. Okay. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua pula daripada hujung objek melalui C. Bila dia melalui C, dia akan terpantul semula. Okey, dia lalu C sebab kita tengok kat sini mata kita. Okey, ni mata kita tengok. So kita daripada C cahaya ni akan dipantulkan semula. Patah balik ikut dia punya C. Faham ke cikgu cakap ni? Oh kejap, cikgu kena panjangkan sikit. Okey, supaya cikgu kena panjangkan supaya dia bersilang. Okey, supaya ada titik persilangan antara garisan 1 dan garisan 2. Di mana tempat bersilang itulah imej akan terhasil. So imej terhasil warna merah lah. Okey. Kenapa garisan putus-putus? Sebab dia imej. Kemudian apa ciri dia? Yang pertama, ciri dia size dibesarkan, kan? Dibesarkan. Yang kedua, dia adalah maya. Kenapa maya? Kerana yang ini dia panggil kerana terbentuk di belakang. Di belakang paksi, di belakang cermin. Ini depan kan? Ini depan, ini belakang. So imej terbentuk di belakang cermin. Sebab tu dia maya. Okey. Yang ketiga ialah tegak. Dia tak terbalik, dia tak songsang. Dia masih lagi tegak. Macam orang tu lah. Sama macam orang tu. Orang tu tak terbalik kalau kita tengok dekat dalam cermin. Dia adalah imej yang tegak. Okey. So berdasarkan apa yang kamu lukis, apa yang kamu dah buat dekat sini, kamu pun explain satu per satu. Oh ni cikgu jangan buat 1, 2, 3 lah. Cikgu buat macam ni. Okey, supaya mengelakkan kekeliruan. Okey, jadi daripada sini kamu pun tulislah kamu punya jawapan. Tulis jawapan kamu. Yang pertama, okey, untuk yang pertama. Sinar cahaya. Mana nak cerita tu? Sinar cahaya selari. Ini kan sinar cahaya ni selari. Ni selari. Selari. Ni. Selari dengan aksi. Principal axis apa dalam bahasa Melayu ah? The ray parallel to the principal axis is reflected. Principal axis. Ada tak kamu tahu dalam bahasa Melayu apa? Sinar cahaya selari dengan, nanti kamu tengok dalam buku apa dia principal axis. Paksi utama cikgu. Yes. Dengan paksi utama. Okey. Dipantulkan through F. Okey, dipantulkan melalui F. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua itulah kan. Yang kedua tu kita cakap the ray passing through C, strikes. Sinar cahaya. Cikgu kena tukar warna biru kan? Tak nak bagi awak confused. Sinar cahaya passing through apa? Melalui melalui C, strikes the mirror. Dipantulkanlah.
ditujukan ke? Terkena pada cermin, kemudian dipantulkan dan dipantulkan semula melalui garisan yang sama di C. Faham ke ayat cikgu ni? Cikgu baca dalam bahasa Inggeris dia tau. The ray passing through C strikes the mirror and it is reflected along the same path back to C. Okey. Sinar cahaya melalui C terkena pada cermin dan dipantulkan semula melalui garisan sama di C. Okey, boleh kan? Okey, kemudian pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, image terbentuk kan tadi? Okey, image terbentuk. Okey, image terbentuk pada image. Kamu boleh ikut ke tak ni cikgu ajar ni? Terbentuk pada garisan persilangan. Sebab tu cikgu suka tulis nombor tau. 1 dan 2. Okey, lepas tu tulislah ciri-ciri image. Ciri-ciri image yang terhasil ialah, kamu tulislah balik. Dibesarkan, maya dan tegak. Dapat? Dapat ke? Dapat ikut cikgu. Okey, thank you. Okey, habis kat sini? Boleh cikgu terus? Boleh cikgu. Boleh Kita tak payah ada rehat lah sebab kita dah nak habis dah ni, 40 minit dah ni. Okey. Kita pergi kepada soalan esei. Alamak. Kenapa bahagian esei kamu tak ada jawapan? Aduh, cikgu ni tak perasan lah. Okey, cikgu tulis dululah. Okey, sepatutnya dekat atas kertas kamu telah ditulis, ada siap-siap dah dia punya ciri-ciri untuk setiap bahagian tu. Okey, so dia ada kat sini cembung, cekung. Apa tulis dekat kamu punya kertas ya? Okey, patutnya dah ada siap-siap dah. Cikgu. Ya? Nak tanya yang soalan sebelum tu, boleh tak? Soalan yang mana? Dah. Cermin tadi, kan cikgu tulis pada titik 1 dengan 2 kan? Kalau kita lukis, kita label 1 dengan 2 tu, kita boleh tulis juga ke dekat jawapan tu? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, terima kasih cikgu. Okey. Kamu sebenarnya untuk bahagian penerangan, kamu boleh lukis, kamu boleh buat arrow supaya kamu punya lukisan tu dapat membantu kamu explain dengan lebih mudah. Lepas tu lagi satu untuk bagi kamu idea. Kadang-kadang kan kita bahagian penerangan ni tak ada idea nak jawab. Jadi lukisan boleh bantu kamu. Kadang-kadang formula. So kamu macam buat soalan karangan. Bila buat soalan karangan kan, sebelum kamu buat karangan kan kamu ada conteng-conteng kat tepi kan apa yang idea-idea kamu. So macam tu juga dengan soalan fizik ni untuk bahagian penerangan. Apa yang terlintas dekat dalam kepala, kamu boleh tulis. Okey, dah siap ke salin ni? Sorry, cikgu ni terbatuk-batuk. Cikgu minum air sekejap Okey, lepas tu kamu dah siap salin ke?
Cikgu silap paste lah dekat awak ni. Kesian dekat awak. Awak dapat soalan salah ni. Okey, sekejap. Cikgu potong. Maaf. Yang ni kan, ni tiba-tiba soalan kapal laut pula dah. Okey, jadi soalan dia, terangkan kesesuaian setiap ciri cermin melengkung yang boleh digunakan sebagai cermin keselamatan. Kalau cikgu terlajak sikit, kamu okey ke? Keselamatan yang berkesan ke dah penat? Tentukan. Okey. Terpaksa ke tu? Tentukan cermin melengkung. Alamak, dekat luar ni nak hujan. Nanti line internet nanti. Okey, boleh baca tulisan cikgu ni? Okey, lepas tu akhir sekali, beri sebab untuk pilihan anda. Kan. Okay, so untuk setiap soalan-soalan yang macam ni, kamu akan diberi ciri-ciri. Okay, so soalan dia tadi, cermin melengkung selalu digunakan sebagai cermin keselamatan dalam kedai untuk mengawas pencuri barang. Anda dikehendaki untuk mengkaji ciri-ciri cermin melengkung seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. So dia adalah cermin melengkung tu dia ada P, Q, S dan juga T. Kemudian ciri yang pertama, jenis cermin. Okey, jenis cermin cembung ataupun cekung. Kemudian yang kedua, saiz cermin. Kecil ke besar cermin tu. Lepas tu kedudukan cermin. Yang keempat, ciri bahan yang menyaluti pemantul pada cermin tersebut. Kan, dia ada pemantul lemah, ada pemantul yang kuat. Okeylah, kita tengok dekat sini. Kita cubalah dulu cari jawapan dia. Okeylah, kita dah tengok P, Q, S dengan T kan. Kita baca lagi soalan. Soalan tak habis lagi ni. Terangkan kesesuaian setiap ciri cermin melengkung yang boleh digunakan sebagai cermin keselamatan yang berkesan. Tentukan cermin melengkung yang paling sesuai untuk digunakan sebagai cermin keselamatan. Beri sebab untuk pilihan anda. 10 markah. Macam mana nak tulis tu, kan? Kalau kamu tak tahu kemahiran, mungkin kamu akan tulis dalam bentuk paragraf yang panjang. Paragraf yang panjang ni dia ada banyak kelemahan. Okay? Bila kita tulis dalam bentuk paragraf panjang. Soalan-soalan begini, cikgu recommend untuk kamu tulis dalam jadual. Ada kan jadual sebelah bawah ni? Inilah dia jadual-jadual tu. Okey, inilah dia contoh jadual yang cikgu maksudkan tadi. Sekejap, cikgu rasa cikgu nak kena bawa dia naik atas sana. Okey. Tak boleh select tak dah. Okay, tak apalah. Cikgu nak select sebenarnya buat naik pergi atas. Okay, since dia tak boleh nak select, cikgu copy yang ni. Sekejap tau. Sambil-sambil tu kamu tengoklah apa soalan, apa jawapan yang paling sesuai. Okay. So ini kan. Kita dah nampak dah. Okay. Kita dah nampak dah. Ini dia. So kita nak tulis dekat situlah kita punya jawapan. Okay. So cermin melengkung yang pertama. Jenis cermin melengkung. Kita tengok dulu ciri-ciri.
Jenis cermin melengkung ni kita nak pilih yang cembung ke yang cekung? Kalau untuk proses tadi kan, untuk pencuri tadi tu, cermin tu jenis cermin cembung ke jenis cermin cekung? Cembung. Cembung. Okay, so cembung kan, kita memang confident lah, dia memang cembung. Tapi jawapan kena confident lah, okay. Draw, sekejap Okay, so kita potong siap-siap yang salah. Kita nak cembung kan, so apa yang cekung ni kita pangkahkan dia. So kita ada P dengan S sebab kita nak yang cembung. Okay, lepas tu saiz cermin. Kita nak saiz cermin tu, saiz cermin yang bagaimana? Besar. Besar kan? So automatik lah kita dah dapat dah jawapan dia. So P salah, Q salah, T salah. Jawapan dia ialah S. So maksudnya S ini adalah cermin yang patut kita pilih. Jadi semua ciri-ciri dia tu, itulah dia ciri-ciri jawapan yang betul. So kita transfer lah dekat dalam kita punya jadual. Okay, yang pertama, apa kita nak tulis kan? Yang pertama kita tengok jenis cermin melengkung. So kita tulis cermin cembung. Cermin cembung. Guna cermin cembung. Okey. Penerangan. Kenapa kita guna cermin cembung? Cermin cembung ni dapat Pandangan meluaskan view mendapatkan pandangan yang lebih luas. Okey, pandangan. Okey, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Larger view. Pandangan yang lebih luas. Okey. Lepas tu kita tengok ciri yang kedua. Okey, senang kan? Senang macam ni. Yang betul tu kamu highlight. Baru kamu tak salah. Barulah kamu dapat meningkatkan possibility untuk salah tu dah jadi kurang. Kita nak kurangkan kita punya kesalahan-kesalahan. So kamu highlight dia. Kamu dah terus boleh nampak dah. Yang kedua, saiz cermin. Saiz cermin besar. Saiz cermin besar. Okey, sebab apa kita nak saiz cermin besar? Sebab kenapa kita nak guna saiz cermin yang besar? Dekat sini. Supaya? Pandangan yang luas dan yang tajam. Kenapa tak nak guna yang kecil? Kenapa nak guna yang besar? Kecil tak nampak. Kalau yang besar ni macam mana? Dia akan? Jelas. Dia akan collect more light. Mengumpulkan lebih banyak cahaya. Kalau mengumpulkan lebih banyak cahaya, jadi akhirnya image yang terhasil tu adalah lebih jelas. Dua penerangan cikgu bagi kat sini. Cikgu tak dengar. Tak buka mic je. Alright, dekat sini tadi menghasilkan image yang jelas dan tajam.
Kemudian kita pergi kepada kedudukan cermin melengkung. Dia punya jawapan tinggi kan? Kedudukan cermin tinggi. Kedudukan cermin tinggi. Okay. So bila kedudukan tinggi ni, dia akan cover lebih dia punya kawasan. Wider coverage area. Ada lebih kawasan dapat dilihat. Okay, lebih banyak kawasan dapat dilihat. Lepas tu tidak ditutup oleh halangan, kan? Tidak ditutup oleh halangan. Kalau ayat cikgu tu tak sedap, awak tukar sikit. Okay? It is not blocked by obstacles. Tidak ditutup, tidak dihalang oleh barang-barang lain, kan? So something like macam tu. Kita ada wider coverage area. Lebih kawasan yang boleh dilihat tu lebih besar. Boleh kamu tulis. Okay. Lepas tu yang akhir sekali, pemantul kuat. So kita tulis pemantul yang kuat. Okay, pemantul yang kuat. Jadi pantulan boleh berlaku dengan baik. Okey. Kemudian kalau pantulan boleh berlaku dengan baik, maka image yang terhasil lebih jelas. Okey. Belum habis lagi kat situ. Ini kan baru ada 4. Cara-cara penandaan dia, yang ini cadangan ni 1 markah. Satu cadangan 1 markah, 1 penerangan yang betul 1 markah. So ada 4 ni kan. Ni kan ada 4 kan. 2 lah kot, cikgu tulis terus. Okey. Jadi keseluruhannya baru ada 8. Kat sini aja ada 8. Kan tadi soalan tu kata tentukan yang sesuai kan. Jadi awak kena tulis. S kan tadi jawapan dia. So awak kena tulis lah. S dipilih. Kerana. Okey. So awak tulis balik. Kerana menggunakan cermin cembung. Tulis balik yang tu. Awak jangan tulis nombor 1, 2, 3 ni. Cikgu tak tulis. Cikgu bagi tahu kat awak. Kerana menggunakan cermin cembung. Koma. Saiz cermin yang besar. Yang ketiga, kedudukan cermin yang tinggi dan menggunakan pemantul yang kuat. Okey. Jadi kamu tulis F ni 1 markah. Ke semua reason yang kamu dah tulis ini, kamu akan dapat lagi 1 markah. So total dia akan jadi 10 markah. Okey. Sampai kat sini ada apa nak tanya? Okay ke? Are you following? Okay. Okay cikgu. Okay, alright. Thank you for your response. Soalan ni salah. Ni bukannya berkaitan dengan apa nama? Bukan berkaitan dengan kapal ni. Dia tadi berkaitan sepatutnya. Soalan yang ini adalah soalan pengiraan. Okay, nanti cikgu akan beri soalan yang betul kepada cikgu kamu. Sorry that cikgu terlepas pandang bahagian ini. Okay, jadi basically kesimpulannya untuk bahagian B. Okay, pertama ada definisi. Yang kedua ada penerangan. Yang ketiga ada bahagian esei. Kan? Esei pilih tepat. Maksudnya ada 4 pilihan. Lepas tu kamu kena kaji dia punya ciri-ciri. Lepas tu kamu kena pilih yang mana yang paling tepat. Okey, kemudian nombor 4 yang cikgu tersalah bagi dekat awak ni adalah pengiraan. Okay. So the whole soalan ni akan membawa 20 markah untuk awak. Okey. So 20 markah ni 10 datang daripada esei. Ini yang cikgu suruh kamu fokus. Kerana kalau kamu tengok ciri-ciri dan juga penerangan tu
Kalau kamu selalu buat latihan, dia punya jawapan-jawapan penerangan tu adalah open-ended answer. Open-ended answer ni maksudnya selagi kamu punya jawapan tu betul, mematuhi konsep fizik yang telah kamu terangkan, kamu punya possibility untuk dapat markah tu adalah lebih besar. So inilah di mana tempat yang kamu boleh fokus. Kalau kamu rasa kamu lemah bahagian penerangan, jangan terus give up. Kamu cuba dulu untuk keluarkan idea-idea kamu, tulis dekat tepi, kemudian baru kamu tulis semula kamu punya jawapan. Sama macam buat karangan bahasa Melayu kan. Okey, kemudian bahagian definisi. Bahagian definisi juga jangan kamu tinggalkan kerana definisi, konsep, prinsip, hukum yang itu adalah bahagian mengingat. Kamu automatik kena tahu dah. Okey, bila baca je soalan, okey ini konsep apa? Ini hukum apa? Okey. So bahagian definisi jangan kamu abaikan. Okey, dan pengiraan kena tahu formula lah. Apa formula yang nak digunakan kan? Jadi cikgu sarankan untuk kamu fokus bahagian esei. Itu esei bahagian B. Esei bahagian B ada pilihan-pilihan. Kamu kena pilih. Kita tengok untuk bahagian C. Okey. Untuk bahagian C pula, ini tinggal lagi 3 minit dekat cikgu ni. Macam mana cikgu Sharifah nak saya teruskan sikit ke? Macam mana? Lalang teruskanlah sikit. Boleh sikit je lagi. Saya fokuskan dekat bahagian esei je ya. Ya. Okey. Harap murid-murid di SMA Rawang bersabar. Cikgu akan cuba sebaik mungkin bagi cepat-cepat untuk awak. Okey. So untuk bahagian C susunannya masih lagi kalau dekat nombor 1 mestilah soalan yang berkaitan dengan definisi. Okey. Cuma dia agak berbeza untuk bahagian B. Kalau tadi dia suruh awak explain. Untuk bahagian B yang bahagian ini kamu kena buat perbandingan. Dia akan bagi gambar dekat awak. Dia akan bagi 2 gambar. So kamu bandingkan. Ni kan gambar 1, gambar 2. Sorry. So gambar 1 dengan gambar 2 ni kamu kena bandingkan. Okey, dekat soalan ni, ini soalan B. 5 markah. 5 markah tau soalan ni. Bila baca sekali, mana datang 5 markah tu? So kita kena highlight. That is why it's very important untuk kita kenal pasti keyword. Okay, bila ada 5 markah, bermaksud ada 5 soalan dekat situ. So dia nak suruh bandingkan. Bandingkan apa? Pertama, diameter spring. Kedua, regangan spring. Ketiga, dia nak suruh banding kesan ke atas spring. Keempat, dia nak suruh buat hubungan antara diameter spring dengan regangan. Kelima, color hijau lah pula. Okey, cikgu buat macam ni. Hubungan di antara diameter spring dengan kekerasan. Okay, so ada 5 soalan di situ. So, cara nak jawab dia. Cara nak tulis jawapan. Okay, so yang pertama diameter spring. Tulis dulu. Diameter spring. Raja. Okay, tengok Raja. Raja 8.1. Okay. Tengoklah diameter dia. Okay, diameter dia sama ke diameter dia tak sama? Macam itulah, lebih besar ke lebih kecil dia punya diameter. Okey, jadi diameter untuk 8.1 kecil dari 8.2. Okey, macam tu kamu bandingkan. So kamu teruskanlah dengan yang seterusnya. Yang kedua, okey, awak tulis dulu regangan spring sebab kamu dah mula
8.1, so the whole thing kena buat 8.1. Macam itulah kamu jawab untuk semuanya. Sampailah habis hubungan dan juga hubungannya ada dua kan. Jadi semua tu kamu tulis dalam bentuk point. Tulis dalam bentuk point. Okey, tu dalam bentuk point. Okey, mesti ingat jangan tulis dalam bentuk karangan. Karangan Cikgu terleft account. Alright, boleh dengar cikgu kan? Kamu pergi tengok dekat soalan tu. dekat soalan tu, okey. Raja 9 menunjukkan sebuah kereta yang mempunyai spring di dalam sistem penyerap hentakan. Okey, menggunakan pengetahuan tentang ciri-ciri bahan, cadangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat pada penyerap hentakan supaya kereta boleh membawa penumpang lebih ramai dengan selamat. Okey, jadi dia nak suruh awak ubah suai kereta pada spring. Okey, dia maksudnya sebab ni soalan kekenyalan kan yang berkaitan dengan spring semua. Jadi dekat sini kamu kena buat pengubahsuaian pada kereta tu supaya penumpang ni lebih boleh lebih selamat. Lepas tu kereta tu boleh bawa lebih ramai penumpang. So dekat sini soalan ni ada 10 markah. Mungkin dia dalam soalan pengubahsuaian macam ni dia ada dua jenis. Ada yang kosong macam ni tak ada guided langsung. Ada yang mungkin dia bagi guided lah dekat awak. Dia bagi guided dekat awak, dia bagilah kamu boleh cakap daripada segi saiz. Kamu boleh cakap daripada segi panjang spring. Okey, kamu boleh cakap daripada segi kekerasan spring. Lagi apa lagi yang berkaitan dengan spring? Apa lagi yang berkaitan dengan spring yang kamu tahu? Dia guna F sama dengan KX kan? Dia ada pemalas spring, right? Okay. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Okay, contohnya kalau kamu gunakan spring yang lebih panjang. Contoh cikgu bagi. Spring lebih panjang digunakan. Okey. Jadi untuk to raise the height of the car on the road. Untuk supaya kereta tidak terkena pada jalan. Macam tu contoh dia. Cara untuk jawab adalah lebih kurang sama macam D. Cuma dalam bahagian ini kamu tak ada pilihan. Kamu cuma ada mungkin ada beberapa guided dekat tepi ni. Mungkin lagi satu bahan. Bahan spring, size spring, panjang spring, kekerasan spring, pemalas spring. So berdasarkan ciri-ciri ni maka kamu tulislah dekat dalam cadangan dan kamu tulislah penerangan. Okey.
Itu. 4.35. Alright, ada apa-apa nak tanya tak? Para pelajar, ada apa-apa nak tanya? Fatin, dia Fatin. Fatin ke? Fatin tu siapa tu? Syahira. Kalau penerangan tu kan, contoh kan, untuk soalan cermin tadi, kalau penerangan dia sama, boleh ke? Contoh kan, macam jenis tu cermin cembung. Lepas tu lagi satu jenis dia kedudukan cermin tinggi. Kalau penerangan dia sama, untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, boleh ke? Ke kena buat ayat lain? Cikgu suggest untuk kamu buat ayat lain yang membawa maksud yang sama. Ada kan? Mendapatkan pandangan yang lebih luas. Dalam bahasa Inggeris dia to get a larger view. Macam tu kan? Kalau kamu nak ubah kamu nak tulis jawapan yang sama, kamu mendapat pandangan yang lebih luas. Ataupun kamu boleh kata apa yang boleh bawa maksud sama untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya. Macam tu kan dia macam lebih kurang sama kan sebenarnya. Itu faham tak maksud cikgu? Syahira, faham. Ayat tu jangan exactly sama. Cikgu betulkan. Ayat tu jangan exactly sama. Okay, kamu ubah suai supaya membawa maksud yang sama. Okay, contoh yang lebih mudah cikgu bagi, tahan lasak dengan tahan lama. Tidak mudah rosak, tidak mudah patah. Macam tu kan? Kan lebih kurang je maksud dia. Tapi kamu ubah suai dia punya penerangan tu. Syahira faham ke maksud cikgu tu? Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada cikgu. Pelajar lelaki? Okey ke? Boleh ikut ke cikgu? Cikgu dah hilangkan diri lagi ke apa ni? Oh, okey, ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, okey, masuk balik WooClap. Tadi kan ada soalan-soalan kan? Okey, sekarang buka balik dekat WooClap cikgu tadi tu. Okay, kita nak jawab soalan yang seterusnya untuk kita punya penutup. Penutup kita hari ni, kita nak jawab soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya kamu tekan balik. Dah. Okey. Apa yang telah kamu pelajari? Okey, tadi kan cikgu tanya kan, kamu punya pendapat lah, kamu punya apa benda semualah. Kamu, apa yang kamu risau semua kan? Okey, so cikgu nak tahu apa yang telah kamu pelajari daripada sesi perkongsian cikgu hari ni. Dapat masuk ke dekat cikgu punya WooClap tu balik? Ada tak? Ke nak cikgu paste semula dia punya link? Okey, dah ada yang menjawab dekat situ. Cikgu paste balik dia punya link. Okey, alhamdulillah cikgu dapat nampak dekat sini. Lebih faham konsep-konsep tertentu, lebih dapat Allahu Akbar. Apa cikgu buat ni? Okey. So, ramai yang dah tahu sikit kan? Dah lebih dapat memahami format-format. Cikgu harap kamu akan rasa lebih yakinlah selepas ni nak jawab soalan fizik. Mungkin jangan kata lama lagi cikgu nak SPM bulan Mac. Tak lama sebenarnya sebab sekarang pun kita tengah kejar silibus nak bagi habis kan. Kita ada hanya sehingga mungkin Oktober atau November sahaja sebab Disember tu dah jadi cuti sekolah. Kamu naik nanti bulan Januari, itu dah macam akhir-akhir pecutan dah. Lepas tu Februari tu akan jadi kamu punya the whole February tu akan sibuk dengan ujian amali individu dan juga lisan, segala maknanya lisan, projek-projek semua kena diselesaikan masa Februari. Lepas tu Mac kamu dah peperiksaan SPM sebenar. Okay, soalan terakhir, any nota pesanan untuk cikgu ataupun mungkin benda-benda yang cikgu boleh tambah baik lah
Especially yang bahagian soalan tersalah copy paste kan. Ya Allah, cikgu minta maaf sangat. Cikgu betul-betul tak perasan untuk bahagian soalan tu. Okey, cikgu sambung membebel sambil kamu tulis jawapan dekat sini. Alright, tadi kan cikgu cakap apa tadi? Okey, peperiksaan bulan Mac dah tak lama dah sebenarnya peperiksaan tu. Jadi cikgu percaya sebenarnya budak-budak SMA Rawang ni mesti rajin-rajin. Baik kan, bagi kerjasama kat cikgu, kelas PDPR masuk hari-hari. Cikgu percaya benda tu semua. Okey, PDPR ni adalah satu masa yang sangat sukar untuk cikgu dan juga murid-murid. Kita ada banyak cabaran. Tapi ingat, tengok kan SPM 2020 macam mana. Ramai yang menjangkakan SPM itu akan turun resultnya, tetapi tidak. So begitu juga dengan kamu. Cikgu harap kamu gunakan masa yang ada untuk mengulang kaji lebih baik, memahami konsep lebih baik, especially untuk kertas fizik. Of course lah cikgu nak cakap tentang fizik. Okay. Cikgu harap kamu mendapat banyak manfaat daripada sesi perkongsian cikgu hari ini. Inilah yang terbaik yang dapat cikgu kongsikan dalam masa 1 jam 30 minit. Itu sahaja daripada cikgu. Good luck. Rajin-rajin belajar, okay. Tambahkan lagi suka pada fizik, barulah boleh dapat A+ gitu kan. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa menonton Didik TV KPM, especially bila ada slot-slot fizik, okay. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Cikgu serahkan semula kepada pengerusi majlis. Siapa tadi pengerusi majlis? Imran ke nama dia? Saudara Imran. Ya, okey. Okey, cikgu serahkan semula kepada Imran. Baiklah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Veronisa di atas perkongsian dan sedikit tips untuk subjek fizik kali ini. Moga-moga apa yang cikgu kongsikan ni dapat memberikan impak kepada kami dalam menjawab soalan peperiksaan fizik. Terutamanya dalam perkara fizik. Jadi saya mewakili sahabat-sahabat saya ingin memohon maaf di atas kesilapan dan kekhilafan kami sepanjang seminar pada petang ini. Jadi Ustaz Zafrina ada apa-apa lagi ke? Okey, itu saja. Terima kasih kepada Puan Karunisa atas perkongsian lah ilmu-ilmu ni. Semoga boleh dimanfaatkan untuk pelajar Lima Hanafi. Okay, terima kasih cikgu. Okey. Okey, dengan berakhirnya ucapan saya tadi, jadi akhirlah sudah kita punya program pada hari ini. Jadi kita tangguhkan baca kita dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walas innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.